ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini sama-sama kita berkumpul di suara kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Tak apa, anda dah tahu dah pun. Terima kasih. Dalam bab Al-Wusul, Kitab At-Taharah, kitab bersuci, bab mandi. Yang sekira saya telah menghabisi bab mandi, cuma yang hujung sekali tu yang kita akan habiskan pada malam ini. Last sekali lah nota yang last sekali tu. Pertama ialah harus bagi suami dan isteri mandi dalam satu bekas. Maksudnya bila kita mandi dengan isteri kita dengan satu bekas tidak menjadi masalah. Cuma elakkan daripada air mandian kita masuk balik ke dalam bekas itu jika ia kurang daripada 2 kolah menurut yang standard dalam mazhab Syafi'i, kerana itu dikira sebagai air mustakmal. Dan kita telah bincangkan dulu dalam slot atau bab air, bab mula-mula dulu, first chapter dulu kan, dalam kitab Taharah, babul miyah. Kita dah bincang jenis-jenis air. Salah satu adalah air mustakmal. Itulah air yang telah digunakan untuk bersuci. Walaupun dia masih bersih, tapi ia dikategorikan sebagai air yang suci tapi tidak menyucikan, menurut yang standard dalam mazhab Syafi'i lah. Walaupun dalam hal ni Imam Syafi'i sendiri pun ada 3 pendapat. Pendapat pertama, dia kata air mustakmal suci tapi tidak menyucikan. Pendapat yang kedua, dia kata air mustakmal suci dan menyucikan. Ada juga pendapat dia yang begitu. Ada dalam konteks kontemporer, ulama yang pilih pendapat itu ialah Allahyarham Dr. Wahbah Zuhaili, ulama besar mazhab Syafi'i yang moden sekarang lah, yang baru saja meninggal. Dia pernah datang di Malaysia pada tahun 2016, terima anugerah Ma'al Hijrah, dan dia salah seorang guru kepada mufti wilayah yang terdahulu, itulah Dr. Zulkifli Al-Bakri, senator kita Dia memilih bahawa air mustakmal itu suci dan menyucikan, dan itu pendapat majoriti sebenarnya. Tak apalah kan, kita elakkanlah. Ala kulli hal, mandi bersama-sama tidak salah sama sekali. Harus, bahkan segelintir ulama-ulama bila membicarakan tentang fiqhuz zawaj, the science of marriage, ilmu tentang suami isteri lah, dia amat-amat menggalakkan sunnah katanya. Kerana Nabi ada riwayat mandi bersama isterinya. Tapi kita kat sini mandi pakai paip, tak? Kan ada kolah dalam bilik mandi? Jarang lah. Saya dulu pun ada kolah dalam bilik mandi, tapi dah pecahkan dah. Jadi sempit bilik mandi. Saya beli rumah tu dulu ada kolah, saya pecahkan. Bagi tak ada kolah. Tak? Alah kolah kecil kan, tak cukup 2 kolah. Buat apa saya kata? Pecah. Biasa kita mandi pakai paip, maka tidak ada masalah sama sekali. Tapi hukum dia harus dah sebagian menggalakkan atau mensunahkan. Antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, kuntu aghtasilu ma'an nabi, aku mandi bersama Nabi, min ina'in wahid, daripada satu bekas, yuqalu lahul faraq, dan bekas itu dinamakan sebagai faraq. Ini nama dia lah dalam konteks bahasa Arab. Takhtalif aidina binal janabah, kadang-kadang kami ini bersilang tangan kami kerana berebut nak ambil air mandian itu. Pasal apa ulama kata sunnah mandi sama-sama tu? Pasal bila mandi sama-sama kemesraan. Hatta Nabi pun masa mandi pun macam bergurau juga, bersilang tangan, berebut nak ambil mandi. Yalah, dah mandi suami isteri kan, faham je lah. Okey, poin yang kedua, disunahkan berwuduk jika ingin makan, minum atau tidur. Ini pun penting juga, di mana bagi orang yang berjunub ataupun yang nak kena mandi hadas besar lah,
selain daripada haid dan nifas ya. Kerana haid dan nifas tak disunatkan berwudu, malah tidak sah, dan ada sebahagian mengharamkan ya, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, orang yang haid dan nifas bukan saja tidak digalakkan berwudu atau disunahkan, malah makruh, dan ada segelintir mengharamkan, kerana dia kata kalau wudu pun tidak sah. Kan kita belajar dulu syarat sah wudu, salah satunya apa? Inqita' ma yujibuhu. Benda yang mewajibkan wudu kita tak buat. Sambil berak wudu, mana sah? Sambil kencing wudu, mana sah? Betul tak? Sama juga sambil haid duk keluar nak wudu, buat apa dia kata? Tak sah. Mesti inqita' ma yujibuhu, mesti habis dulu baru boleh wudu. Bila kita nak mandi wajib tu kan kita sunat wudu dulu, ya tak? Kata sebagai ulama, of course lah yang standard lah mazhab Syafi'i. Tapi saya kira sebagai ulama yang lain kata tak apa. Hatta yang standard dalam mazhab Abu Hanifah, wanita-wanita yang haid dia galakkan supaya berwudu dan berzikir kepada Allah setiap kali waktu solat. Dan saya ingat ramai juga ulama yang menggalakkan sedemikian. Ya, tak bermakna bila haid ni dia tak boleh nak buat ibadah pada Allah. Ya, dia boleh zikrullah walaupun dia tak boleh baca Quran, dan digalakkan juga atau boleh juga dia berwudu. Ya. Saya suka pendapat tu. Bagi wanita-wanita yang nak isi masa dengan zikir lah, dia boleh saja berzikir terus tanpa berwudu. Sepakat para ulama. Tapi kalau ambil wudu macam mana? Syafi'i kata tak boleh. Pasal wudu ni, pasal haid kan, tak sah dia kata. Tapi sebagai ulama kata boleh. Ya. Dia kata boleh saja wanita haid berwudu. Kemudian dia berzikir di atas wudunya. Dan paling baik ialah pada waktu-waktu solat. Paling baik. Kalau nak buat begitu, dah is okay. Ya. Baik. Tapi kalau orang yang berjunub, memang digalakkan berwudu. Kerana junub tidak menafikan wudu. Ya. Of course lah kalau dia lambat lagi nak mandi. Di mana dia akan minum, dia akan makan dan dia akan tidur juga. Betul tak? Ya. After bersama isteri, jaranglah kita mandi kan. Tapi mandi ada, tapi Nabi ada riwayat dia mandi. Abi Rafi' sebut, dah ada Abi Daud, kan Nabi yatufu ala nisaihi yaktasilu inda hadhihi wa hadhihi. Nabi bila dia bersama isteri-isterinya, dia akan mandi. Daripada seorang pada seorang, maknanya dia mandilah. Lepas junub saja dia mandi. Lepas junub saja dia mandi. Jadi orang tanya pada dia, ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahida? Kenapa nak mandi satu-satu begitu? After jimat je mandi. Kan? Lepas tu pergi isteri lain, jimat pula, mandi pula. Macam tu lah. Ya. Apa tak jimat je 2-3 orang, lepas tu mandi sekali? Sahabat tanya begitu. Nabi kata, hada azka wa athar wa atyab. Nabi kata, setiap kali lepas kita jimat, kita mandi. Setiap kali lepas kita jimat, kita mandi. Walaupun isteri yang berbeza-beza. Ini praktikal untuk orang isteri ramai lah. Tapi kalau isteri seorang pun, mana tahu kan, satu malam sampai 2-3 kali, mana tahu kan. Dia sunatkan mandi juga, pasal dalam konteks yang sama. Batuk-batuk nak mandi buat apa, penat, tak larat, mana tahu kuat kan. Tapi digalakkan begitu, kerana Nabi kata bila ditanya oleh para sahabatnya, Nabi kata ini lebih menyucikan, ini lebih baik. Ya, hadza, Nabi kata hadza azka wa atyab wa athar. Mana setiap kali kita jimat kita mandi terus adalah lebih baik dan menyucikan. Ya, of course lah menyegarkan badan kita. Ya. Tapi kalau tak nak mandi, mostly kita malam-malam sejuk kan, boleh saja kita berwudu. Ya. Dan saya ingat majoriti ulama menggalakkannya. Kerana Aisyah ditanya oleh Abdul Rahman bin Haris, dia tanya, wahai Aisyah, bagaimana Nabi ni bila bersama isterinya, kemudian dia tak nak mandi, macam mana nak buat? Aisyah kata Nabi berwudu. Kerana Nabi iza kana junuban wa arada an yashrab au yakul au yanam yatawadda wudu'ahu lis-salah. Nabi ni bila dia berjima, dia ada junub, kemudian dia nak makan, dia nak minum dan dia nak tidur, Nabi akan berwudu seumpama dia berwudu untuk solat. Maknanya ada kes Nabi terus mandi, ada kes Nabi hanya berwudu saja. Dan itu yang digalakkan oleh majoriti para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i.
Dan saya amat menggalakkan, bukan saya lah, dalam syarak memang menggalakkan kita melakukannya. Dia dapat mengurangkan janabah kita. Lagi pula kita lambat nak mandi lagi. Dah ada riwayat dari Sunan Abi Daud daripada Ibn Abbas, orang yang berjunub tidak didekati oleh malaikat. Katanya malaikat rahmat lah. Tapi tidak haram. Kerana ada kes yang lain dalam Sahih Bukhari, dan saya pernah baca hadis itu pada tuan-tuan. Abu Hurairah ni dia salam dengan Nabi atau dia berjumpa dengan Nabi di pasar, tiba-tiba dia hilang. Nabi balik tanya. Kemudian dia ada. Nabi tanya, "Mu gimana tadi?" "Aku pergi mandi sebab aku junub, lupa nak mandi." Macam itulah cerita dia. Nabi kata, "Subhanallah, al-mu'min la yanjus." Nabi kata, "Maha suci Allah, orang beriman itu tidak najis." Ya. Jadi ada hadis yang menunjukkan bahawa kena mandi. Ada hadis yang menunjukkan bahawa boleh mandi. Cerita dia harus. Paling-paling pun ulama memakruhkan saja. Tapi haram tidak sama sekali. Tapi sebaik-baiknya kita lepas berjunub kita mandi dah. Tapi dah tengah malam. Nabi pun ada mandi, ada wuduk saja. Dan ada kes Nabi tak buat apa-apa. Lepas berjima atau bersama isterinya, Nabi terus tidur. Ada juga hadis Abi Daud daripada Aisyah. Ya. Kana Nabi yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamus sama'in. Ya. Nabi berjunub, kemudian dia tidur, dia tak sentuh air pun. Ada juga. Jadi ada 3 keadaan. Pertama, Nabi mandi terus. Kedua, Nabi hanya berwuduk saja. Yang ketiga, Nabi tidak berbuat apa-apa. Terbaik mandi, terbaik. Jadi lepas ni mandi. Pukul 12 malam pun mandi. Kalau boleh lah. Paling tidak pun berwuduk, paling tidak. Dan saya personally mengamalkannya. Saya takkan tidur kalau saya berjunub, melainkan saya akan berwuduk terlebih dahulu. Yalah, mesti kita masuk bilik air. Kau tak masuk bilik air? Masuk bilik air kan? Oh, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, dah sit. Seminit je ada wuduk dah. Dan saya dapat tidur dengan hati yang lapang. Dan insya-Allah Ta'ala selain daripada berpahala, dia memberi kekuatan. Pasal kita kena air sebahagian daripada badan kita. Jadi jangan tidur tanpa wuduk. Malah tuan-tuan, sebagai ulama mengharamkannya. Mengharamkan. Kok mana street-street tu lah. Ulama ni biasa tuan-tuan. Dalam bab ni ada dia longgar sikit, ada dia street sikit. Dalam bab ni ada dia longgar sikit, ada dia street sikit. Ulama lah, sekati dia lah, dia ijtihad, dia mujtahid. Ya. Antaranya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri, tapi dia mazhab ahli sunnah juga. Dia ulama besar kita juga. Hari ni dalam konteks kontemporer banyak juga pendapat beliau dirujuk. Dia kata haram. Dan juga ada satu pendapat daripada Al-Imam Malik rahimahullah, dia kata haram. Pasal dia kata hadis yang ada Nabi mandi dan berwuduk. Adapun Nabi tidak menyentuh air, hadis-hadis yang Nabi tak sentuh air itu antaranya hadis yang saya baca tadi, hadis Aisyah yang diriwayatkan Sunan Abi Daud, dia kata hadis yang tidak sahih. Kalau sahihnya Nabi mandi dan Nabi berwuduk. Kalau lain pada tu tak sahih. Sebab tu dia kata mesti mandi atau berwuduk. Dia mewajibkannya. Mandi dia tak wajibkan, tapi wuduk sekurang-kurangnya dia mewajibkan. Sebaik-baik mandi, sekurang-kurang wuduk. Kalau tak wuduk, tidur terus, makan terus, minum terus, dia kata haram. Tapi bukan majoriti lah, minoriti. Majoriti kata tidak haram. Dia ambil guna pakai juga hadis tu, gabung ke semuanya. Ya. Jadi Nabi buat dalam keadaan berbeza-beza. Ada kalanya Nabi mandi, which is the best. Ada kalanya Nabi berwuduk saja, itu paling kurang. Sebaik-baiknya itu yang kita lakukan. Pasal nak wuduk tak susah tuan. 1 minute, 2 minute kita dah ada wuduk. Ambil buat basic-basic pun tak apa. Ya. Dan yang ketiga, Nabi tidak melakukan apa-apa. Ya. Itu paling worst sekali lah. Mungkin boleh lah sekali-sekala kita buat tu. Mungkin boleh. Ya. Baik. Jadi makan minum clear. Umar Al-Khattab juga dalam Sahih Muslim dia tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau seseorang itu berjunub, boleh tak dia terus tidur tanpa dia berwuduk?" Ya. Tadi hadis Aisyah, dia kata Nabi ni kalau dia berjunub, dia nak makan, dia nak minum, dia nak tidur, dia wuduk dulu, baru dia tidur. Dia wuduk dulu baru dia makan, dia wuduk dulu baru dia minum. Umar Al-Khattab pula pasal tidur saja. Di mana dia tanya Nabi, ataupun ada orang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun?" Wahai Nabi, bolehkah seseorang yang berjunub itu tidur sedangkan dia berjunub? Nabi kata, "Na'am, ya. Idza yatawadda wudu'ahu lis-salah, falyarqud wa huwa junubun." Nabi kata, "Ya, boleh tidur dengan syarat dia berwuduk terlebih dahulu."
Sebab tu saya kata sekurang-kurang berwuduk sebaik-baiknya. Oh, saya ni kau 40 tahun ustaz. Dan paling-paling basuh je alat tu. Tak wuduk, mandi jauh sekali. Dulu tak apa. Sekarang buat tu. Ya. Berwuduk. Sambil-sambil kita membasuhnya, alat tu kemudian kita wuduk lah. Tak susah. Itu yang the best. Itu kita belajar bagi kita tahu, dapat ilmu-ilmu tambahan ya. Baik, tapi jumhur, majoriti hatta yang standard dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, tapi amat-amat digalakkan kerana ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ia amat penting sekali untuk kita ambil tahu lah bab tu. Baik. Yang ketiga, disunatkan berwuduk jika ingin mengulangi jima'. Ini pun sama juga. Sama ada isteri yang ramai, seumpama yang telah diberitahu oleh Abi Rafi', Nabi jima' setiap kali, Nabi mandi setiap kali ingin menjima' isterinya yang berbeza-beza. Ya. Tapi kalau isteri yang sama pun digalakkan juga kerana ada hadis yang lain. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari juga atau Muslim daripada Abu Sa'id, di mana Nabi kata siapa-siapa yang sudah menyetubuhi atau mencampuri isterinya, tiba-tiba dia nak ulang balik at the same night ataupun at the same time, mana tahu kan, maka Nabi kata hendaklah dia berwudu baru buat balik. Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda. Siapa-siapa yang macam itulah ya, dia bersama, dia nak bersama lagi, bila dia dah satu masa atau dah satu malam macam itulah, maka hendaklah dia berwudu. Dah ada tambahan dalam Musnad ataupun Al-Mustadrak Al-Hakim, fa innahu ansyat lil aud. Kerana orang yang berwudu di celah-celah persetubuhan, percampuran isteri itu, ansyat lil aud, akan memberi, ansyat ni makna nasyat, mengaktifkan badannya. Dia dah kena air kan, kuatlah sikit ya. Baik, kemudian digalakkan berwuduk jika ikut duduk dalam masjid kerana hajat ya. Maksudnya kalau kita berjunub hadap sah, sebenarnya bukan hadap sah saja ya, orang haid pun sama, orang nifas pun sama. Walaupun kita kata ada sebagai ulama yang mengharamkan orang yang berhadap sah, sama ada junub, sama ada haid atau nifas, berada dalam masjid ya. Masjid hak besar-besar tu no doubt tak ada pertikaian, memang tak boleh lah. Dan surau-surau Jumaat, hatta surau-surau kita ni pun sebenarnya tertakluk kepada hukum masjid juga. Sebab tu kalau kita lihat pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa kontemporer, surau-surau yang dikhususkan untuk solat, macam surau Jumaat, macam surau-surau biasa ni, dibolehkan kita sembahyang tahiyatul masjid. Masjid besar tu tak ada khilaf lah. Tapi selain daripada masjid yang dijadikan tempat solat, macam mana? Sebab zaman Nabi dulu mana ada surau-surau macam ni. Semua tempat sembahyang dipanggil masjid dan diwakafkan. Kita ni pasal terlibat dengan undang-undang, peraturan-peraturan agama tertentu, negeri-negeri tertentu, di mana setiap tempat nak dijadikan masjid atau digazetkan sebagai masjid mesti melalui proses-proses tertentu ya. Tapi kalau masjid no doubt. Sebab tu kata macam Mufti Wilayah Dr. Zul Al-Bakri, bila orang tanya dia dalam fatwa beliau, boleh tak saya nak sembahyang atas masjid di surau? Tapi bukan masjid, dia kata boleh. Surau-surau ni termasuk surau Jumaat, surau-surau macam ni, dia bukan masjid baik mengikut pewartaan, tapi dia sudut dia bukan masjid, dia sudut pewartaan lah, tapi dia sudut hukum fiqh tu macam masjid. Kerana masjid-masjid ni lah tempat yang dikhususkan solat ya, 5 waktu, dan tak syarat sembahyang Jumaat. Kalau surau Jumaat confirm lah, cuma dia mesti wakaf. Itu ada isu sikit dari sudut ni lah. Tapi hukum masjid dah sedia ada, mana kata boleh saja. Kalau boleh elakkan jugalah kalau boleh ya. Jadi nak cerita tak boleh lah ya. Walau bagaimanapun jika ada keperluan-keperluan tertentu, maka boleh saja ya, dengan syarat dia berwuduk terlebih dahulu. Dan ini dilakukan oleh sebahagian para sahabat Nabi SAW dan tabi'in, seumpama diriwayatkan oleh Atha dalam buku-buku tafsir dan buku-buku fiqh pun ada dinyatakan. Maksudnya sebagai option lah kepada kita. Yalah, adik kita nak kahwin, kakak kita nak kahwin, ataupun anak kita sendiri nak kahwin, kita ada haid, kita muda lagi kan, umur 40, 45, anak dah nak kahwin dah ya. Buat dalam masjid pula tu
Allah, tak boleh masuk masjid lah, masuk aja. Tapi sebaik-baiknya berwuduk terlebih dahulu. Cuma kita nak ingat juga, orang yang badan besar, baik junub, baik haid, baik nifas, adakah dia boleh masuk dan duduk dalam masjid? Ulama khilaf. Majoriti tak membenarkan, tapi segelintir membenarkan. Dan jaguh-jaguh juga. Seperti Al-Imam Ibnu Al-Muzi rahimahullah. Dia kata boleh saja. Kerana mengikut kajian beliau, dia ulama besar. Kita mazhab Syafi'i pun ada rujuk beliau, termasuk Nawawi rahimahullah. Dia kata nanah yang diriwayatkan dalam bab ni, dia kata nah yang boleh dipertikaikan. Jadi dia kata boleh saja. Jadi kita ambil jalan pertengahan. Sebaik-baiknya orang yang berhadap besar elakkan daripada masuk bahkan duduk dalam masjid junub, haid, nifas. Tapi jika ada hajat atau keperluan tertentu, kita kata masuk. Tapi kalau boleh berwuduk terlebih dahulu. Ya. Jadi ada opsi-opsi tertentu yang boleh kita gunakan, insya-Allah taala. Benda-benda furuk macam tu tuan, ya. Baik, kemudian harus melintas dalam masjid. Saya ingat berjunub mungkin tak timbul isu lah, ya. Tapi kalau haid dan nifas lah biasanya. Kalau junub ni biasa tak berlaku lah kan. Tapi haid, perempuan lah perempuan. Dalam masa haid kan 6 hari, 7 hari dan dia perlu masuk masjid. Kalau boleh elakkan, tapi kalau tidak dapat tidak, saya kata masuk saja. Di atas pendapat ulama-ulama yang membenarkannya. Ya. Kemudian last sekali harus melintasi dalam masjid selagi mana tidak berhenti atau duduk, ya. Maksudnya orang yang berjunub. Sebagai ulama membezakan antara masuk dan melintas dengan duduk. Ada yang kata masuk tak boleh, duduk lagi tak boleh. Ada yang kata masuk boleh, melintas, tapi duduk tak boleh. Dan itu standard dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni dia beza antara junub dengan haid, nifas. Haid nifas masuk pun tak boleh. Tapi kalau junub berada besar dengan sebab jima' atau keluar mani, dia kata boleh. Tapi sekadar melintas, tidak duduk dalam masjid. Jadi mazhab Syafi'i dah bab ni dia agak ringan, ya. Walau bagaimanapun kalau nak duduk, berwuduklah kalau boleh. Kerana kita kadang-kadang tidak boleh tidak, ya, tidak boleh tidak, ya. Insya-Allah taala. Jadi dengan saya baca nota-nota ini, dan sebenarnya bab ni tuan-tuan memang ada perbincangan khas lah. Dalam bab pernikahan, fiqhuz zawaj, the science of marriage, memang ada satu bab, itulah adab ketika mencampuri isteri. Dia ada adab sebelum, adab semasa dan adab selepas. Ya, yang kita boleh dapati dalam buku-buku fiqh, terutama yang kontemporer lah. Adab sebelum apa dia? Apa adab sebelum? Memakai wangi-wangian. Itu sunnah Nabi tu. Nabi sebelum masuk kepada isterinya, dia akan memakai wangi-wangian. Dan itu diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kata Aisyah antaranya, kuntu utayyib Rasulullah fayatufu ala nisa'ihi thumma yusbihu wa huwa yantahtiban. Dia kata Nabi SAW, aku sentiasa selalu mewangi-wangikan badan baginda, kemudian baginda akan mencampuri isteri-isterinya. Nabi bukan satu malam satu isteri, ya. Kadang-kadang satu malam Nabi mencampuri beberapa isterinya. Sebab tu diguna perkataan tawaf. Kerana Nabi yatufu ala nisa'ihi. Dan satu malam Nabi pergi dari satu isteri kepada isteri yang lain. Kita pun boleh buat. Tak ada syarat tuan-tuan. Bila kita dah buat pembahagian, malam ni rumah isteri pertama, malam esok rumah isteri kedua. Mana ada si Modewan lah. Ada sini. Saya nak berguru juga sebenarnya. Kalau ada, tak ada. Jadi standard macam saya jugalah, ya. Kalau ada saya pun nak belajar juga kan. Ya. Aisyah kata aku mewangikan, lantas baginda pergi kepada isteri-isteri yang mencampuri mereka. Sehingga bila berpagi-pagi bersebaran bau wangi-wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama pun masuk adab mencampuri isteri ini, nombor satu sekali memakai wangi-wangian. Ya. Pernah? Belum pernah. Start malam ni nak masuk bilik tidur, ambil minyak wangi. Ini kita pakai minyak wangi bila nak keluar rumah. Betul tak? Laki baik, perempuan baik.
Masuklah rumah dok. Oh, bilik tidur lah tempat sunnah bakar minyak wangi. Nak keluar rumah bakar comel-comel. Betul? Dalam bilik tidur bakar supaya nenek lampir. Mana boleh? Dalam bilik tidur tu lah kena berhias untuk suami. Ya tak? Tak adalah kita kata berhias lah mana, tapi bagi okey lah agak bagi nampak sedap tengok kan. Tapi memakai wangi-wangi itu sunnah sebelum mencampuri isteri yang telah diwaktakan dalam syarak. Oh, saya tak pernah start malam ni pakai wangi-wangi. Tapi pakai wangi-wangi yang disukai isteri lah. Ada orang perempuan ni dia macam-macam. Perfume yang dia suka, ada bau dia tak suka. Perempuan kan cerewet, betul tak? Bab-bab ni. Kadang-kadang nak beli benda-benda yang bersifat wangi-wangian kan. Kita kalau pergi pasar raya ataupun pergi kedai-kedai runcit kan, macam 99 Speed Mart ke, kalau nak beli soflan, perempuan biasa king soflan, bang jangan lupa beli soflan. Kita pasal baju tak pun soflan pun tak apa. Kalau dia tak boboh, gege, bising, kita pun belilah. Kita beli macam mana? Tuan-tuan tak pernah beli soflan? Pernah beli soflan tak? Pernah kan? Ada tuan-tuan buka satu soflan pada satu soflan yang lain, cium bau dia, hak ni bau lagu ni, hak ni bau lagu ni, ada. Orang lelaki kalau buat macam tu pelik lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok, kalau isteri tuan-tuan beli soflan macam mana? Tak pernah tengok. Kalau isteri pun tak beli soflan macam tuan-tuan juga. Lepas satu soflan dia buka, dia cium. Dia buka, dia cium. Perempuan ni buat wangi-wangi jangan main. Ya? Kau tak betul anak ayat ni? Isteri anak dengan isteri tuan-tuan lebih kurang sama je perangai wanita tu. Kalau bab-bab macam ni, dia agak particular. Ya. Jadi kita pakai wangi-wangian lah. Kalau boleh hak dia suka lah kan. Jangan pakai wangi hak dia tak suka pula kan. Ya. Yang kedua, muda'abah, bermanja-manja. Jangan straight to the point, sembang dulu, belai dulu, macam itulah. Mula'abah atau muda'abah. Jabir kata memang sunnah lah hal seumpama itu, bermanja-manjaan, bahasa Melayu kata. Bahkan ketika beliau mengawini janda, Jabir ni tuan-tuan, dia kahwin dengan janda, Nasai Bukhari atau Muslim. Jadi Nabi tanyalah dia, ya, ditanya, isteri kau ni janda ke anak dara? Jabir kata janda. Nabi kata kenapa tak kahwin dengan anak dara? Tuda'ibuha wa yuda'ibuka. Tuda'ibuha wa yuda'ibuka. Kamu boleh bermanja-manjaan dengannya, ya, berlembut-lembutan dengannya. Tapi bukan anak dara saja, janda pun ada juga boleh bermanja-manjaan. Tapi lah konteks mencampuri isteri memang muda'abah ni digalakkan, bukan dalam konteks perkahwinan saja, ya, tapi dalam konteks tu. Dua. Yang ketiga, hak penting sekali lah. Hak dua mula-mula tadi penting juga, tapi hak ni hak lebih penting bagi saya lah. Baca doa. Ada orang 30 tahun menikah tak pernah baca doa, bismillah aja. Itu pun sekali-sekala. Kadang-kadang tak ada nak bismillah, dia kata. Baca doa. Bukan susah mana doa-doa Rasulullah ni. Ya? Rabbana jabni nasyaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Bismillah dulu, bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim dulu. Asal bismillah nak bismillahirrahmanirrahim. Asal bismillah aja nak bismillahirrahmanirrahim. Bukan semua tempat kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya nak baca juga ustaz. Tidak haram. Tapi tidak digalak-galak. Kita bukan nak baca Quran. Nabi pun baca bismillah saja. Nabi tak baca full. Ya? Kalau Nabi baca bismillah, awak baca bismillahirrahmanirrahim, awak takkan jadi lebih baik daripada Rasulullah punya. Ya tak? Nabi baca takat tu, kita baca takat tu je lah. Nabi baca bismillah, kita pun baca bismillah. Nabi baca Rabbana jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Wahai Tuhan, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau rezekikan pada kami. Nabi kata fa in qaddara lahu waladun lam yadurruhu syaitan. Kalau malam itu ditakdirkan ada anak daripada hasil bersama tadi, maka anaknya itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Kelebihan yang amat besar sekali, ya. Sebab itu sebagai ulama dalam fiqh pernikahan, dia kata awal-awal tanggungjawab bapa kepada anak sebenarnya, ni tanggungjawab dah ni. Itulah berdoa sebelum mencampuri isterinya. Kerana doa yang dibaca itu akan memberi manfaat kepada anaknya itu. Ya. Apa?
Sebab tu kalau saya jadi juru nikah, bagi saya tanya benda-benda bersabit dengan adab-adab yang memberi manfaat kepada rumah tangga akan datang lebih baik. Ya. Tapi tak perlu tanya. Ya. Dulu ada sejarah tuan-tuan di Selangor, juru nikah sebelum nak nikah suruh jawab soalan. 50 soalan dia bagi. Oh, pandai-pandai ustaz buat cerita. Pandai-pandai apa? Kes tu berlaku di Sungai Buloh, kecoh satu Selangor. Tapi dah dipecat lah. Macam-macam soalan dia tanya. Tanya pasal rukun Islam lah, rukun email lah, rukun solat sama telah. Buat apa nak tanya begitu pada orang yang nak kahwin? Betul tak? Nasihat lah suruh dia belajar. Mungkin dalam khutbah pernikahan tu kita boleh selitkan nasihat supaya suami belajar hukum hakam Islam. Tapi tak perlulah di spesifik one by one sampai kita bagi soalan. Itu menyusahkan dan tak praktikal sama sekali. Setengah orang dia sokong, baguslah tu, nanti dia ada isteri, tak reti isteri nak ajar dia gitu gini. Allah, tak, memanglah logically betul, tapi kadang-kadang menyusah-nyusahkan. Lepas tu malu pula. Betul tuan, ada orang tu dia tanya ni, nak nikah ni tanya tak, semain subuh apa rakaat, pergi tanya ni, seriously, saya tak tahulah, saya tak ada di majlis itu, tapi tak berlaku di Selangor lah, di negeri lain. Adik perempuan dia nak kahwin, juru nikah kau pergi tanya pula bakal adik ipar dia ni, adik dia tu wanita, nak kahwin tu pengantin tu lelaki lah, tanya, dia tanya solat subuh apa rakaat, dia tanya, member dia jawab 4 rakaat pula, member tu ni tak semayang. Bagus kau begitu? Satu mengaibkan dia. Kalau dia tak tahu, awak je tak berdosa, dan awak tak wajib tanya dia masa akad nikah kau. Betul tak? Apa poin pergi tanya kawan tu sembahyang subuh perkara tu? Malu tuan-tuan, semua orang ada. Bukan awak tanya tu malu, mungkin dia malu jugalah. Dia kata aku abang ipar ni, adik tin aku nak nikah dengan lelaki ni, malulah aku. Dia kata adik ipar aku tak erti semayang, tak semayang kok. Dah menimbulkan persepsi yang tak bagus pula pada orang ramai ketika itu. Tak perlu. Kita kerja juru nikah je lah. Tak nak tanya benda tidak mengepek, tapi bukan waktunya. Ya. Ini penting juga tuan-tuan. Ya. Baik. Mana tadi? Nak cerita baca doa tu kan? Baca doa tuan. Walaupun sebelum ni tak pernah baca doa, baca. Oh susah saya nak apa? Tak susah, senang saja. Bismillah, Rabbana jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Only 8 words, 8 perkataan saja. Samaniyatu kalimatin, 8 perkataan saja. Boleh baca. Oh saya kalau Arab ni susah sikit lah ustaz. Baca kod Melayu pun tak apa. Kerana dalam hal ni ulama khilaf. Adakah perkataan itu, lafaz itu, setiap huruf atau perkataannya itu, kalimah itu ta'abudi, bersifat ibadah atau tidak, ulama khilaf. Tapi sebaik-baiknya kalau kita boleh baca bahasa Arab, kita bacalah bahasa Arab. Tapi kalau kita tak mampu, ya, ataupun ambil masa nak hafal, boleh je dalam bahasa Melayu, dalam seumpama ini. Wahai Tuhan, jauhkanlah kami daripada syaitan, jauhkanlah apa yang kau rezekikan juga kepada kami daripada syaitan. That's it, very easy. Ya. 3 kan. Kemudian yang keempat, lepas baca doa, apabila seseorang lelaki itu telah menyudahi hajatnya, dia jangan terus meninggalkan isterinya. Jadi bagi sama-sama selesai hajat. Ya, dalam bahasa Arab dipanggil alla yanzi' nafsahu hatta yaqdi alla yanzi' hajatahu hatta yaqdi hajata zaujatihi. Jangan dia cabut daripada hajatnya melainkan setelah diselesaikan juga hajat isterinya. Istilah bahasa Arab je begitulah, ya. 4 kan. Dah ada banyak lagi. Tuan boleh itu adat sebelum. Kemudian adat semasa pula ada banyak juga. Tak banyaklah tapi adalah serta-serta perkara, ya. Ala kulli hal boleh saja mencampuri isteri daripada mana-mana arah. Syarat dia depan. Ya. Nampak? Kubul. Jangan dubur. Dubur haram. Ya. Mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknatlah orang yang menyetubui isterinya pada duburnya. Ya. Kalau tak sepakat pun majoriti 99% kata tak boleh dubur. Adalah satu pendapat yang disandarkan kepada Imam Malik, tapi ditentanglah oleh sebagai ulama-ulama Maliki juga. Dan kita boleh kata sepakat sebenarnya dubur tak boleh, kerana banyak hadis Nabi melarangnya. Dalam Quran setahu saya tidak ada, tapi dalam hadis ada.
Terlanak orang yang menyetubuhi isteri pada duburnya, ya. Dan setengah hadis yang lain, itu hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah. Setengah hadis yang lain Nabi kata, siapa-siapa yang mendatangi isterinya ketika haid dan pada dubur, laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dari Tirmizi tak silap saya, daripada Aisyah ke, dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dosa besar lah, memang berdosa lah, ulama sepakat ataupun majoriti kata begitu, ya. Jadi tak boleh lah haid dan dubur. Tapi aksi macam mana itu bebas, ya. Tak ada lah kata kalau kita duduk bawah ni duduk atas haram atau makruh, tak ada. Dia bebas, ya. Hatta tuan-tuan, Allah Ta'ala turun, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah ladang-ladang kamu, datangilah ladang kamu seperti yang kamu mahu. Pasal apa tu ayat tu? Al-Baqarah 224, 223. Ni tengok balik. Pasal Nabi ditanya oleh sahabatnya, tak kala dia dengar orang Yahudi ni ada satu kepercayaan, sesiapa yang mendatangi kubur isterinya tapi melalui belakang. Faham tak? Dia masuk ke depan lah, kubur, tapi mendatangi daripada belakang. Tuan-tuan tak faham kan? Tak explain lah kan? Maka dia kata, ja'al waladu ahwal, anak yang lahir nanti akan jadi juling, ya. Ahwal ni juling, juling tak silap saya, mana mata ada problem lah. Maka ditanya pada Rasulullah, Nabi tak jawab. Allah Ta'ala tu ayat, ladang kamu milik kamu, datangilah bagaimana kamu mahu, ya. Dan Nabi pula explain dalam hadis dia, Nabi kata depan belakang, kiri kanan, macam itulah hadis dia. Saya tengok teks dia, tapi saya terjemahkan. Nabi kata okey saja, selagi mana yang kamu buat itu bahagian hadapannya. Kepercayaan itu tak betul lah, ya. Quran memang, hatta Rasulullah sendiri, kepercayaan yang tidak ada asas, no basis, memang pancung slow ataupun kadang-kadang setengah kepercayaan ni dia kadang-kadang taklah bawa pada syirik, tapi karut, tak ada asas, no basis, ya. Sebab tu saya personally pun, kalau benda-benda furuk yang boleh berkhilaf yang kita dah tahu, okey je. Tapi kalau ada kepercayaan tertentu, ya, yang kita rasa atau kita tengok tak ada basis, kita kata tak betul, ya. Of course lah kalau ada hubung kait dengan akidah, ya tak? Siapa-siapa yang duduk depan muka pintu time matahari tenggelam, sempit rezekinya, oh mana awak tahu, ada hadis ya? Itu tak boleh cakap main-main. Itu kepercayaan yang melibatkan keimanan, ya. Kalau benda simple-simple seumpama ini pun Islam jaga, Quran diturunkan khusus nak membetulkan kepercayaan ini, apatah lagi kalau melibatkan benda-benda gaib seumpama itu, ya tak? Tak boleh lah. Khurafat tu, khurafat. Ini pun khurafat juga, tapi saya ingat yang tu lagi berat, ya. Sikit-sikit sempit rezeki, sikit-sikit sempit rezeki, ya. Dan saya personally pun pernah tanya seorang ustaz tu, kata ustaz ni, ustaz cakap buat benda ni sempit rezeki, saya nak mana dalil dia? Dia wis saya kulit buku, ambil gambar kulit buku wis saya kata saya bukan nak kulit buku, saya nak dalil, ya tak? Ya? Buku ni bukan Quran. Quran saja yang kita boleh terima 100% dan tak boleh tolak walau satu, walau satu benda. Tapi kalau buku-buku, tak kisah siapa yang tulis pun, ada benda yang kita tak boleh terima kerana tidak ada dalil, tidak ada basis. Macam itulah cerita dia, ya. Imam Syafi'i pun ajar kita, ya, innallaha lam yaj'al ada adimil ardi kitaban asaha min kitabi. Benda atau buku yang kamu tak boleh tolak betul-betul Quran saja, kitab Allah. Lain pada tu terbuka kepada kesilapan di sana sini. Jadi kalau ada orang apa betul kan, of course kalau benda-benda tak ada basis umpama, janganlah kita ambil, jangan bendu sangat. Tapi tapirlah sikit, Tuhan bagi kita akal, betul tak? Azan dulu lah. Jadi kita dah habis dah bab ni. Next nanti kita masuk syarat sah tayammum. Dan kalau ada soalan nak tanya apa-apa, tuan-tuan boleh tanya. Baru 30 minit, 35 minit. Azan lah, anak azan tak ni? Ada muazzin? Panggil orang main semayang dulu.
Bismillah. Okey, baik. Itu semasa lah ya. Ada mungkin lagi ada beberapa yang lain. Tasatur. Mana bila bersama tu kena ada kain yang menutupi. Ya. Pasal Nabi ada larang juga. Kata Nabi, idza ata ahadukum ahlahu fala yatajarrad kama yatajarrad al-ba'iran. Bila seorang itu bersama isterinya, jangan dia terbuka. Seumpama terbukanya 2 ekor unta. Betul tak? Unta mana ada kain, kita tutup lah. Jangan, tapi tidak haram. Saya ingat ulama memakruhkan sahaja, tapi kena tutup lah kalau boleh. Itu ada adab semasa. Dah ada beberapa yang lain. Kita bukan nak belajar fiqh pernikahan, tapi dah ada hubung kait sikit pasal junub, jadi saya relate lah sikit. Kemudian adab selepas lah. Adab selepas tu lah, sama ada kita berwudu atau mandi. Tengoklah, paling bagus mandi, tapi kalau dapat berwudu lebih baik. Tapi kalau tak buat apa-apa, mungkin sekadar membasuh kemaluan saja, ataupun tak buat apa-apa, ya, harus, ya,
dan tidak berdosa insya-Allah taala, ya. Hatta ulama kita antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar ada sebut dalam bukunya At-Tamhid, kalau kita tak buat apa-apa pun la haraja fihi, tidak ada masalah, ya. Cuma mazhab Syafi'i dia makruh lah, makruh. Kalau tuan-tuan tak wudu dia jadi makruh tapi tidak haram. Hanafi kata harus, tak makruh, harus. Kerana dia lihat benda ni ada keluasan. Nabi ni dalam banyak hak, bukan hanya dalam bab selain ibadat. Ibadat pun ada keluasan, ya. Jadi kalau selain ibadat lebih-lebih lagi lah, ya. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? 5 minit saya jawab. Tak ada soalan? Ada tanya apa-apa? Tak ada? Any question? Kalau tak ada, kita stop lah, ya. Boleh berhenti apa? Kerana kita dah nak masuk tajuk yang baru. Next nantilah insya-Allah taala kita masuk bab tayamum, di mana ada bab-bab tentu dalam bab tayamum ni, walaupun kita jarang melakukannya, tapi dalam setengah-setengah keadaan kita perlu juga ada ilmu itu, ya. Kerana tayamum ni bukan hanya berkait dengan tidak ada air, tapi bila kita tidak mampu menggunakan air. Tuan-tuan masuk hospital, tangan berbalut, ya tak? Anak kita kaki patah, kaki berbalut, takkan tak sembahyang? Ada orang meninggalkan sembahyang kerana dia ingat, selain daripada dia malas lah, dia ingat nak kena tayamum lah, lepas tu ambil wudu, macam menyusahkan. Susah tak susah pun sembahyang, awak kena sembahyang, ya tak? Ambil wudu, tetap kena ambil wudu kalau boleh, kalau tak boleh tayamum. Tapi dalam hal ni tuan-tuan, dia banyak melibatkan ijtihad. Mungkinlah dalam setengah-setengah keadaan kita rasa apa yang kita belajar atau yang kita tahu dah of course yang telah diamalkan, mungkin oleh kita atau orang lain, of course lah yang standard dalam mazhab Syafi'i lah, kita kata kita rasa berat, boleh saja kita ambil pendapat daripada mazhab-mazhab atau imam yang lain. Hatta kita tengok dalam bab-bab penyakit kemudaratan, dalam konteks kita fatwa di Selangor ni pun kadang-kadang kita ambil juga mazhab yang lain kerana dia lebih memudahkan, ya. Kalau ikut mazhab Syafi'i yang paling standard tuan-tuan yang ada tabung air kencing kat tepi tu, mungkin tu tak ada lah kan, sebagai orang kan, saya ada member-member yang kena buah pinggang, dia ada tabung kencing kat tepi tu. Kalau ikut fatwa lama Selangor, dan itulah yang standard dalam mazhab Syafi'i, ya. Dulu-dulu memang orang dia tak ada tabung macam tu, tapi penyakit tu dah ada, di mana kencing dia selalu keluar dan dia letak tuala atau tisu atau kain atau kertas atau seumpamanya. Tiap kali waktu solat dia kena bersihkan. Itu fatwa kita yang lama. Tapi hari ni, fatwa hari ni tak perlu dibersihkan lagi, tak wajib, ya. Nampak? Maknanya kalau ada air kencing tepi tak apa. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i tak boleh tu. Mazhab Syafi'i dia kena bersihkan, baru, ya, boleh sembahyang. Pasal apa kita ambil waktu? Pasal lebih memudahkan. Tentu ingat senang ke orang yang ada plastik bag tepi tu? Tiap kali nak sembahyang kena cuci, tiap kali nak sembahyang kena buang air kecil, kena cuci, payah. Jadi dia ambil pendapat yang lebih memudahkan, ialah orang seumpama ini dia hanya wajib berwuduk setiap kali waktu solat saja, tanpa dia wajib membersihkan tabung air kencingnya. Kan memudahkan tu, ya tak? Sama dalam kes tayamum ni pun, ya. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i tuan-tuan berat. Tuan-tuan kena ambil wudu, kemudian kena gabung dengan tayamum. Kemudian lepas tuan-tuan sihat nanti kena qada balik sembahyang tuan-tuan. Kalau tangan tuan-tuan dibalut tanpa wudu, berat tuan-tuan. Saya boleh kata mostly tuan-tuan bila balut, sama ada patah kok, cucuk, taruh air kan, balut. Tuan-tuan ambil wudu dulu baru cucuk. Ayat kau doktor tu, doktor nanti dulu doktor, saya nak ambil wudu dulu baru balut. Ada macam tu. Saya boleh kata tuan-tuan akan terus balut je, pergi hospital, doktor balut, pergi klinik, doktor balut. Bila dibalut tanpa berwuduk, tuan-tuan boleh saja berwuduk, tapi mesti tayamum. Tapi lepas tuan-tuan sihat kena qada balik. Kalau tuan-tuan balut seminggu okey juga, bolehlah qada kan. Habis tu hak patah balut sampai 2 bulan 3 bulan tu larat nak qada. Tak? Ada pendapat ulama lain kata tak perlu qada. As long as kita telah melakukan wudu, dan kalau boleh kita bertayamum, dan kita telah solat sekadar yang kita mampu, di atas dalil-dalil dan dasar-dasar tertentu. Nampak? Daripada tak semayang, tak? Itu penting, insya-Allah taala. Aku qul azza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tangguhkan majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr.